Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya dalam tugasan yang kedua, iaitu video tazkirah. Tajuk tazkirah saya pada kali ini adalah saya memilih tajuk sejarah Telaga Zamzam. Sebagaimana yang kita tahu, sejarah kewujudan Telaga Zamzam secara umumnya ialah sejarah Siti Hajar bersama puteranya Nabi Ismail AS yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS di sebuah lembah yang tiada tanaman, tanah yang gersang, tiada penghuni atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan bahawa baginda telah meninggalkan isteri dan puteranya Nabi Ismail AS yang pada ketika itu masih menyusu di kawasan tersebut dengan hanya berbekalkan sebuah bekas daripada kulit yang mengandungi beberapa biji buah tamar dan sebekas air. Nabi Ibrahim AS adalah seorang Muslim yang hanif, yakni seseorang yang tidak pandai membantah maupun cakap tidak terhadap perintah Allah, dengan perasaan yang sedih, yang berat hati, tapi perasaan itu diabaikan demi patuh dan taat kepada perintah Allah. Dalam masa yang sama, Siti Hajar pula seorang wanita dan seorang isteri yang sangat hebat, membuktikan kekuatan iman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Hajar yakin dan pasti bahawa Allah pasti menjaga mereka sepanjang peninggalan suaminya. Nabi Ibrahim AS meneruskan perjalanan baginda bila baginda sampai di Thaniyah, di mana baginda tidak dapat lagi melihat bayangan isteri dan juga putera baginda. Lalu baginda berhenti dan menghadap ke arah Kaabah. Baginda angkat tangan lalu berdoa yang disebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian daripada keturunanku di sebuah lembah yang tidak mempunyai apa-apa tanaman dan berhampiran dengan rumahmu, yakni tapak Baitullah yang mulia. Wahai Tuhan kami, dengan demikian agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka dan rezekikanlah mereka dengan buah-buahan. Semoga mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Maka Hajar pun tinggallah bersama dengan anaknya di lembah tersebut, dan Hajar pula teruslah menyusui Ismail dan minum makan dari bekalan yang ditinggalkan oleh suaminya. Apabila bekalan mereka habis, diikuti keringnya susu Siti Hajar, puteranya Ismail mulalah menangis meragam kerana kepanasan dahaga. Bila sedih melihat situasi tersebut, lalu Hajar ni telah memberanikan diri untuk pergi mendaki sebuah bukit yang berhampiran tempat mereka tinggal, iaitu Bukit Sofa, dengan harapan bila dia mendaki bukit tersebut, dia akan jumpa seseorang yang dapat membantunya. Akan tetapi bila mendaki naik sampailah ke Bukit Safar, dia mendapati tiada apa-apa dekat situ. Tiada apa-apa, tak jumpa orang, tak jumpa apa pun dekat situ. Lalu beliau pun turun dalam keadaan yang sedih hiba. Lalu beliau berjalan sehinggalah tiba di sebuah bukit, iaitu Bukit Marwah. Lalu Siti Hajar ni mendaki Bukit Marwah. Panjat Bukit Marwah dengan harapan yang sama, namun hampa
turun dengan hampa. Sebab apa? Pun sama juga. Dekat Bukit Maruah tu tak ada orang, tak ada air, tak ada apa. Begitulah berlarutanlah perbuatan tersebut sehinggalah mencecah 7 kali. Mencecah 7 kali. Naik Bukit Safa, naik lagi Bukit Maruah, turun lagi ke Bukit Safa, naik lagi. Itulah sehingga 7 kali. Dan sekarang kawasan tersebut ditandakan dengan 2 lampu yang berwarna hijau. Sehinggalah satu ketika pada saat yang semakin kritikal, Siti Hajar tiba di Bukit Maruah pada kali terakhir. Kritikal sebab apa? Dah lapar. Sebab apa? Tak jumpa air. Sebab apa? Sedih lagi. Anaknya lagi nak air. Okey. Tiba-tiba Hajar mendengar satu suara. Lalu beliau amati dengan penuh teliti lah dari mana datangnya, dari mana arah datangnya bunyi tersebut. Bila dia dengar, dia teliti, rupa-rupanya datangnya bunyi tersebut dari arah di mana puteranya Ismail AS, tempat puteranya ditinggalkan tadi. Arah bunyi tadi datang dari tempat dia tinggalkan anaknya tadi. Alangkah terkejutnya bila dia pergi menuju ke arah tempat anaknya tadi, Siti Hajar mendapati ada air yang terpancar berhampiran tempat Nabi Ismail AS, tempat anak dia duduk yang ditinggalkan tadi. Lalu Siti Hajar segera buat kepungan air sambil berkata, "Tazamami." Ataupun tazamu. Agar air yang terpancut tadi dikepung agar air tadi tidak terpancar melimpah, terpancar keluar, tidak melimpah keluar. Sempena dengan peristiwa itulah dinamakan tempat yang air keluar tadi sebagai Telaga Zamzam. Setelah itu Hajar pun mengisilah bekas airnya yang kosong tadi tu dengan air tersebut. Lalu Hajar minum dan menyusukan anaknya. Sehingga itu sahaja video tazkirah saya pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.